Selamat Hari Raya. Okey. Kami tak berapa dengar. Doktor dapat dengar suara kami? Suara Eli jelas dengar. Jelas, okey. Okey, alhamdulillah. Sekarang baru dengar. Sekarang baru okey sedikit. Tadi ada masalah audio sedikit. Doktor, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Staf TV3. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan seperti yang kita bincangkan tadi lah kan Eli, menjadi kemusykilan dan juga persoalan bagi kami di sini bagaimana untuk menggabungkan niat, adakah dibolehkan ataupun cepat tidak. Cepat masuk tu boleh. Bolehlah, kita banyak lagi nak tanya, tapi mungkin itu adalah secara rangkumannya kita nak bertanyakan tentang puasa 6 dan juga puasa qada yang bermain di fikiran sama ada niatnya itu boleh disekalikan kerana sekarang dah berlangsung dah perkara ini. Jadi bagaimana penjelasan doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama terima kasih kepada TV3 atas jemputan ini. Kita semua tahu bahawasanya puasa 6 merupakan satu tuntutan. Tetapi dia bukanlah satu kewajipan. Dia adalah tuntutan yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Atau kama qala, yang bermaksud sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Maka ini satu ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berpuasa 6 setelah daripada berpuasa Ramadan. Maka timbul persoalan seperti mana yang ditanyakan. Adakah yang ditanyakan oleh ramai orang, bukan kata TV3 saja tanya, bahkan ramai juga yang bertanya di dalam Facebook. Sepanjang tahun benda ni berlaku. Adakah boleh saya menggabungkan di antara puasa qada dan puasa 6? Kerana mungkinlah ada yang qadanya, bilangan hari qada itu banyak berbanding puasa 6. Jadi kalau nak tak digabungkan tu mungkin rasa beban bagi mereka. Dalam isu ni ada dua pandangan di kalangan ahli ilmu. Sebahagian mengatakan dibenarkan untuk kita menggabungkan di antara puasa qada dan puasa 6 Syawal ni. Mereka adalah ulama mazhab Syafi'i, antaranya Ar-Ramli lah, di antara yang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Bila ditanya tentang penggabungan di antara dua puasa ini, dia mengatakan dibenarkan. Maksudnya kalau gabung dapat pahala puasa qada dan dapat bagi kalau dia berbuka dengan uzur lah. Maksudnya dia dapat pahala puasa qada dan dia juga dapat pahala puasa 6. Kerana menurut mereka puasa di bulan Syawal ini adalah semata-mata puasa. Jadi bila dia puasa tak kira lah qada ke ataupun puasa sunat ke, maka memadai. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat ini juga yang dipegang oleh sebahagian ahli ilmu moden, antaranya Syekh Al-Utsaimin, seorang ulama daripada Saudi. Dia mengatakan kalau digabungkan maka insya-Allah dia dapat kedua-dua pahala tersebut. Tetapi di sana ada sebahagian ahli ilmu yang mengatakan tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan kerana kedua-dua puasa ini dimaksudkan dengan dirinya sendiri. Maksudnya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi kata dalam hadis tu, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya puasa Ramadan kena lengkap, lepas tu tambah 6 hari di bulan Syawal. Oleh kerana Nabi menyatakan puasa Ramadan, maksudnya kena selesai jugalah puasa Ramadan tu bagi 30 hari. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Kenapa Nabi kata dia punya ganjaran itu seperti berpuasa setahun? Kerana di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan satu pahala yang dilakukan oleh seorang mukmin akan diganda 10. Jadi kalau sekurang-kurangnya satu pahala diganda 10, orang yang berpuasa Ramadan 30 hari kali 10, 300 hari. Sama dengan 300 lebih kurang. Kemudian campur dengan 6 hari di bulan Syawal kali 10 dapat 60. 300 campur 60, 360. Maka dikirakan seolah-olah setahun berpuasa. Kalau dia qada semata-mata baru 300 hari. Tidak sampai kepada setahun lagi. Oleh kerana itu mereka mengatakan tidak dibenarkan untuk digabungkan.
Dalam isu ni saya melihat ia adalah isu yang ulama berbeza pendapat disebabkan oleh kerana dalam isu ni tidak ada dalil yang memutuskan. Jadi oleh kerana itu kita berlapang dada, sesiapa yang mampu untuk melaksanakannya secara berasingan itu lebih baik. Itu lebih baik. Siapa yang boleh, orang kata apa, buat secara berasingan tu sangat-sangat baik. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, inilah yang paling afdal sekali. Inilah yang paling baik sekali. Tetapi kalaulah kata dia tidak mampu, dia nak buat secara gabungan, maka dalam isu ni saya melihat tidak ada masalah untuk dia bertaklid kepada pendapat yang mengatakan boleh untuk digabungkan. Jadi saya melihat isu ni merupakan isu khilaf, walaupun saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua tadi, iaitu seeloknya jangan digabungkan, tetapi kalau orang ada mana-mana pihak yang tidak mampu nak gabungkan juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala setahun juga kepada dia, kerana rahmat Allah itu sangat luas. Ya, betul. Ya. Ini terutamanya kepada golongan wanita yang barangkali datang bulan yang tidak teratur dan sebagainya kan. Kemudian baru nak buat puasa 6 tak dapat dilunaskan dan sebagainya, macam-macam cabaran perlu dihadapi. Okey, Ustaz, satu lagi barangkali Ustaz doktor boleh berikan pencerahan. Ramadan kita berpuasa itu adalah kewajipan. Puasa 6 adalah tuntutan. Ramadan ni kita semua berpuasa sebab dia bulan Ramadan. Tapi cabaran untuk berpuasa 6 ni kadang-kadang, sebelum ni ada berumah terbuka, sekarang ni tak ada lah. Cuma nak konsisten tu barangkali ada motivasi tertentu yang kita boleh rasai agar dapat kita lunaskan puasa 6 ni, Ustaz, Doktor? Okey, sebenarnya memang betul cabaran untuk berpuasa 6 sebelum ini sangat-sangat tinggi kerana budaya kita ada open house kan. Jadi oleh kerana itulah kita harus merancang gaya untuk berpuasa 6 itu. Sebelum saya nak jawab yang tu, saya juga ingin sebutkan di sana tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang menyatakan bahawasanya puasa 6 ni seeloknya dilakukan secara berturutan. Tetapi dibenarkan juga dilakukan secara berselang-selang bagi mereka yang tidak mampu untuk berturutan. Jadi kalaulah boleh buat secara berterusan itu bagus, tetapi kalaulah kata dia nak buat secara putus-putus, minggu ni dia buat 3, minggu depan dia buat 3, ataupun minggu ni dia buat 2, hujung minggu dia buat 1, minggu depan lagi dia buat lagi 3, itu tidak ada masalah. Kerana zahir hadis menyebutkan di mana-mana bulan Syawal dia berpuasa, tidak menjadi masalah. Jadi persoalannya motivasi. Sebab kita puasa, kawan kita tak puasa. Kita puasa, kawan kita telefon ajak minum kopi. Jadi, ini merupakan satu cabaran. InsyaAllah, bagi mereka-mereka yang konsisten, ingatlah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kan maksum. Nabi diampunkan oleh Allah dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Maksudnya, Nabi ini tak ada dosa. Maka oleh kerana itu, Aisyah bila melihat Nabi SAW, solat malam sampai bengkak kaki. Sehingga Aisyah bertanya Nabi, kenapa solat sampai bengkak kaki? Ini bukankah Allah telah mengampunkan dosa Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidakkah dengan itu aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka menjadi motivasi kepada orang yang berpuasa Ramadan ni, Nabi SAW sebut dalam hadis, man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan kerana mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Jadi bila dia berpuasa 6 di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dia berpuasa 6 di bulan Syawal, setelah berlaku kepada dia keampunan daripada Allah, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Maksudnya, jadikan motivasi. Nabi sendiri berpuasa 6 dan Nabi sendiri salat sampai bengkak kaki. Maka apalah sangat ibadat puasa 6 yang kita buat tu, bukan tak makan langsung dalam bulan Syawal, hanya 6 hari daripada 30 hari. Jadikan ia sebagai hadis yang Nabi salat bengkak kaki tu merupakan motivasi untuk kita mengikuti sedikit daripada ajaran Nabi SAW. Kita tak mampu nak menandingi ibadat Nabi, tetapi kita hanya mengikut sedikit daripada apa yang Nabi SAW anjurkan. Poin yang sangat baik, penghargaan kita, rasa syukur je kita terjemahkan kepada puasa 6 ni. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya. Terima kasih, Ustaz. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan Pengajian Islam UPSI.